Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap berkenaan tentang bagaimana ekonomi madani memperkasa sektor pendidikan. Sudah pastinya inisiatif ekonomi madani ini yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk membantu masyarakat dan juga untuk memastikan kebajikan rakyat terpelihara dan juga terjaga. Untuk kita membawanya dalam konteks dan juga kerangka pendidikan, pada pagi ini saya amat bersati untuk bersama dengan Yang Berhormat Fadil Nasuddin, Menteri Pendidikan. Apa khabar, YB? Assalamualaikum. Terima kasih. Kita bersua kembali, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya. YB, kita nak bercakap berkenaan tentang ekonomi madani. Sudah pasti hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan ataupun mungkin berada dalam satu competition yang mungkin dianggap sebagai perlu dibantu dan perlu digerakkan. Jadi untuk golongan ataupun pelajar yang terpinggir ini, apa yang sedang diusahakan pada ketika ini? Saya fikir, Ismail, sebelum saya mulakan pada pagi ini, terima kasih RTM sekali lagi. Izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran yang besar apa yang dimaksudkan sebagai ekonomi madani, khususnya dalam sektor pendidikan. Ada beberapa penekanan dan penegasan semula yang kita buat dalam ekonomi madani ini, khususnya pertama tentang akses pendidikan. Kali ini kita bercakap tentang akses pendidikan bagi menjawab soalan Ismail sebentar lagi. Maknanya akses kena dimulakan terlebih dahulu. Baik. Yang kedua adalah yang terkait rapat dengan partisipasi komuniti, dan ini juga akan menjawab kepada soalan itu nanti. Jadi ada dua perkara utama yang menjadi teras kepada ekonomi madani dalam sektor pendidikan ini, iaitu pertama akses, yang kedua adalah terkait rapat dengan partisipasi. Dari segi bantuan, kita masih lagi melihat kepada bantuan keseluruhan ini sangat banyak. Saya sukalah untuk menyatakan pada hari ini kepada ibu bapa, kepada semua pemegang taruh pendidikan bahawa ada 18 inisiatif sebenarnya untuk bantuan kewangan persekolahan ini. Kita telah mulakan daripada awal dengan bantuan awal persekolahan tempoh hari, dengan memberikan bantuan awal persekolahan kepada semua murid tanpa mengira latar belakang mereka, Ismail. Dan kemudian diikuti dengan bantuan-bantuan lain. Ada bantuan khusus, ada bantuan umum. Jadi bantuan khusus inilah yang selalunya yang barangkali ramai tidak tahu. Sebagai contoh, bantuan pakaian seragam, pakaian uniform untuk kurikulum, dan juga bantuan-bantuan jaket keselamatan contoh. Dan bantuan-bantuan lain seperti juga untuk ketika mereka dilanda dengan musibah. Dalam masa yang sama, kita juga sedang memastikan bahawa bantuan-bantuan ini benar-benar sampai. 18 jenis bantuan. Juga mungkin boleh disebutkan juga bantuan awal persekolahan, elon murid berkeperluan khas, pra-universiti, elon projek khas sekolah bersama penuh, dan juga untuk umum, makanan prasekolah, geran per kapita prasekolah, geran per kapita sukan sekolah bayaran tambahan persekolahan. Makanya ini dikhususkan, mungkin cakupannya itu fokus kepada mereka yang benar-benar layak dan juga memerlukan. Jadi bagaimana definisi kepada mereka yang memerlukan itu ditimbang tara oleh pihak KPM dalam memastikan bantuan itu sampai kepada mereka yang kita ada sistem kita untuk melihat kepada para garis kemiskinan itu, Ismail, di sekolah. Dan guru-guru telah mahir, memang sangat mahirlah menggunakan sistem kita itu untuk mengenal pasti keperluan itu. Dan di samping itu juga kita juga dapat memastikan bahawa kelompok ini benar-benar maknanya mendapat manfaat daripada bantuan ini. Jadi alhamdulillah setakat ini bantuan-bantuan ini sampai dan mereka yang memerlukan itu betul-betul dapat. Tapi kita nak luaskan lagi, Ismail, Jadi jangan sampai ada rasa yang terpinggir. Sebab itu juga dalam konteks akses ini bukan saja tentang bantuan, tetapi juga akses untuk mendapatkan maklumat itu. Maknanya maklumat ini kena sampai. Jadi ada yang masih lagi tak dapat, tak tahu bagaimana nak mendapatkan bantuan-bantuan ini. Jadi kita minta untuk mereka terus berurusan sama ada di sekolah, PPD, Jabatan Pendidikan Negeri, dan juga pada KPM. Disebabkan itu peranan pihak sekolah juga dalam bekerjasama bersama ibu bapa memastikan maklumat itu sampai kepada pihak yang perlu dan juga yang sepatutnya. Bercakap juga berkenaan tadi saya sebutkan untuk sekolah bersama penuh. SBP ini dilihat sebagai satu institusi yang boleh menjadikan taraf pendidikan kepada anak-anak di luar bandar itu lebih baik, menyediakan kualiti pendidikan yang mungkin lebih baik untuk peringkat menengah bagi mereka yang kurang berkemampuan. Jadi apa mungkin inisiatif yang dilaksanakan dalam membantu kemasukan dan juga mereka yang sudah pun berada di sekolah bersama penuh dalam kategori yang kurang berkemampuan ini?
Ismail, SBP ini sentiasa mendapat tempat dalam masyarakat, khususnya dalam kalau dalam KPM kita sentiasa melihat bahawa mereka ini adalah anak-anak yang sentiasa memberikan keputusan yang terbaik dalam SPM. Itu yang pertama. Jadi untuk itu kita juga mahu semua anak-anak kita ini mendapat manfaat daripada penubuhan SBP ini. Sebab itu di peringkat KPM memang kemasukan 60% ke SBP ini adalah anak-anak B40. Jadi kita memang beri ke ruang itu dan keutamaan itu. Dalam masa yang sama, mereka ini turut dibantu. Maknanya masuk itu, yurannya dibantu, keperluannya dibantu. Ya? Jadi sebab itu saya fikir SBP ini adalah ruang yang sangat baik untuk kita meneruskan yang kita sebut sekali lagi sebagai akses pendidikan ini. Dan ruang ini kita buka seluasnya kepada anak-anak, khususnya B40 dengan kemasukan itu, 60% itu, dan memastikan mereka mendapat peluang itu dalam konteks untuk mereka menyambung pengajian mereka, pendidikan mereka di SBP. Jadi bantuan itu memang ada khas untuk mereka ketika di SBP, khususnya yuran kemasukan. Selalunya yang menjadi isu ataupun beban sedikitlah Mail adalah soal yuran kemasukan itu. Tapi kita bantu. Jadi memang KPM menyediakan bantuan itu untuk khususnya di SBP. Mungkin itu adalah respon kepada beberapa keluhan daripada ibu bapa yang menyatakan ada beberapa keperluan yang perlu dilunaskan sebelum proses pendaftaran. Betul. Khususnya SBP bertaraf premier. Tapi sudah diperjelaskan oleh pihak KPM mengenai isu itu. Selain daripada isu SBP, kita juga tertarik untuk bercerita tentang isu sekolah-sekolah daif. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga dalam ruangan sebelum ini juga memberi perhatian kepada infrastruktur dan juga sekolah-sekolah daif. Disebutkan di pedalaman Sabah dan juga Sarawak juga. Jadi apa inisiatif yang sedang dilakukan? Alumni UIA je boleh sebut daif tu. Dia lebih sikit. Saya fikir ini gagasan kita daripada awal. Sebab tu kita mengumumkan tentang belanjawan ini, gagasan kita dan inisiatif kita tentang sekolah daif ini adalah matlamat utama kita. Sekolah kita berusia lebih pada 20 tahun, 30 tahun, Mail. Jadi kita tak boleh ambil pendekatan maknanya dan mesti ambil sikap dalam soal keselamatan. Safe school. Betul. Safe school ini maksudnya bukan keselamatan yang fizikal saja, tetapi termasuklah keselamatan-keselamatan yang lain. Jadi kita ada sistem kita juga. Cikgu-cikgu, biasanya pengetua, guru besar akan melihat infrastruktur ini, struktur bangunan, dan mereka akan masuk dalam sistem kita. Dan dalam sistem itu sendiri akan ada definisi bagaimana untuk melihat kepada kategori daif ini. Jadi kategori yang paling kritikal adalah 6 dan 7. Maknanya apabila sebaik saja maknanya kita menerima laporan itu, pihak JKR akan datang dan melihat sendiri tahap itu, keselamatan itu, sebab 6 dan 7 ini paling kritikal. Dan kita memang bagi tumpuan sepenuhnya dalam konteks daif ini. Itu perlu pembangunan semula. Pembangunan semula. Ada yang kita panggil sebagai maknanya penyelenggaraan biasa. Tapi yang pembangunan semula ini yang akan ambil masa dan juga kos yang agak tinggi. Overall setakat ini alhamdulillah projek berjalan dengan sangat baik. Maknanya peratusan maknanya pembangunan semula ini berjalan dengan baik, sama ada prabina ataupun dalam projek akhir. Dan kita nak pastikan komitmen ini berterusan. Kerana apa? Kerana kita sudah lama memberikan tumpuan pada sekolah daif. Dan ada cabaran dia, Mail. Cabaran dia khususnya di Sabah dan Sarawak. Dalam keadaan kita nak bagi cakap tentang akses pendidikan, tapi kalau kita tak boleh cakap soal pembangunan sekolah daif mereka ini adalah satu kerugian yang sangat besar kepada pendidikan. Jadi kita bercakap tentang akses ini, maknanya akses kepada mereka nak pergi sekolah itu sekolah selamat. Sekolah yang benar-benar menyediakan infrastruktur yang benar-benar yang dinamakan sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Jadi cabaran kita memang banyak, tapi insya-Allah saya yakin dengan komitmen yang ada sekarang ini dan pasukan yang kita panggil jawatan kuasa khas yang memantau ini, Mail. Jawatan kuasa ini very strict. Dia memang akan pastikan semua projek ini berjalan mengikut skala, mengikut timeline. Durasi. Jadi sebab itu saya ingat keyakinan kita pada khususnya dalam agenda
sekolah daif ini cukup jelas untuk memastikan bahawa anak-anak kita memang benar-benar mendapat manfaat daripada pembangunan semula ini. Saya kira dalam perihal ini YB dan juga KPM juga bertindak adil kerana bukan saja sekolah daif di pedalaman, tapi juga saya teringat lawatan yang berhormat juga di sekolah Saibujaya, silap saya, yang memerlukan proses penyelenggaraan betul-betul. Jadi keadilan yang ditempatkan oleh pihak KPM dalam. Terima kasih Mak, kerana memahami sebab tak semua orang memahami konteks sekolah daif. Semua menyangka, ramai yang sangka sekolah daif ni di pedalaman saja. Tidak. Setiap sekolah mempunyai isu-isu masing-masing. Jadi sekolah saya berjaya pun ada isu, sekolah di bandar ada isu, luar bandar pun ada isu. Jadi betul kita harus bersikap adil pada semua sekolah. Bersandarkan kepada keperluan. Keperluan. Selain daripada isu penyelenggaraan dan juga isu sekolah daif tersebut, dalam kita melihat kepada projek-projek pembangunan dan juga proses-proses pembangunan, kita pasti ini disebutkan oleh YB tadi adalah proses penyelenggaraan infrastruktur dan sebagainya. Sudah dilaksanakan ada projek rintis bagi sekolah daif ini ataupun projek daif ini di Selangor dan juga di Perak. Di Perak, ya betul. Jadi mungkin boleh dikongsikan ini sebagai satu permulaan ataupun rintis projek bagi kita melihat isu-isu sekolah daif ini dapat diatasi. Kita pantau sepenuhnya ada 3 buah sekolah rintis ini yang secara keseluruhannya melibatkan kita panggil status-status yang berbeza, Mail. Ada status prabina, ada status yang penyelenggaraan dan pembangunan semula, dan ada yang kita nak tengok rintis macam mana daripada proses tender lagi. Jadi ketiga-tiga projek rintis ini seperti yang saya sebut tadi dipantau ketat, dan alhamdulillah kita dah pun turun ke beberapa ketiga-tiga sekolah ini untuk melihat sendiri maknanya dari segi timeline dan proses pembangunannya, dan setakat ini mengikut maknanya skala dan juga timeline lah. Sebagai contoh yang di Bandar Baru Bangi 65% sudah siap. Maknanya ada sikit lagi yang kita target untuk kita habiskan, dan 2 sekolah lagi juga dalam proses mengikut skala. Maknanya timeline yang telah ditetapkan. Ini yang kita nak, maknanya bila kita ada projek, ketelusan, integriti dan juga mengikut fasa masa yang ditetapkan, supaya semua pihak mendapat manfaatnya dan tidak tertunggu-tunggu. Maknanya kita dah ada timeline itu dan dipantau ketat oleh pasukan reformasi yang berkaitan dengan sekolah daif ini. Jadi itu komitmen kita, Maya. Okey, tadi YB menyebut berkenaan timeline ya. Mungkin durasi masa itu sudah ada capaian dan juga objektifnya oleh pihak KPM. Tetapi dari segi peruntukan yang disalurkan daripada KPM kepada JPN dan juga yang akan dilibat uruskan juga bersama dengan pihak JKR dalam memastikan menyelia dan juga melaksana projek-projek penyelenggaraan atau pembangunan semula tersebut. Jadi bagaimana isu berkenaan tentang penyaluran peruntukan itu disalurkan kepada pihak-pihak yang terbabit dan terlibat supaya dapat dilaksanakan bertepatan dengan masanya? Kalau ada kelewatan sedikit mungkin disebabkan masalah-masalah itu juga. Ya, saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada Menteri Kewangan yang sangat banyak memberikan dari segi proses itu, memudahkan proses itu. Proses ini sangat penting, Mael. Di samping kita nak jaga soal integriti dan juga proses kerja dalam masa yang sama, kita juga nak pastikan bahawa semua projek ini mengikut timeline yang telah pun kita tetapkan. Jadi cabarannya tetap ada, tetapi dengan saya fikir pengalaman JKR itu sangat penting. Kemudian integriti ICU sangat penting. Jadi pasukan-pasukan ini sentiasa bekerjasama, khususnya dengan pasukan KPM untuk memastikan keseluruhan projek ini berjalan dengan sangat baik. Komunikasi berjalan dengan sangat baik. Sebab itu pasukan khas ini, dalam jawatankuasa khas ini yang meliputi semua pasukan ini berada dalam kita panggil sebagai radar yang sama, supaya masing-masing tahu bagaimana untuk memastikan kita nak capai kepada timeline itu. Dan saya sangat berpuas setakat ini kerana semua pasukan ini memang sentiasa melaporkan, dan kita pun nak memastikan bahawa inilah adalah khidmat terbaik kerajaan kepada rakyat dalam memastikan apa yang kita sebut itu benar-benar walk the talk. Okey, berbalik kembali kepada kerangka utama perbincangan kita, ekonomi madani disesuaikan dengan sektor pendidikan. Pelaporan yang disebutkan oleh YB tadi sudah pastinya akan juga dilaporkan status semasa projeknya itu di Mesyuarat Majlis Tindakan Malaysia Madani. Maka ia bukan hanya bersandar kepada peringkat JPN dan KPM, tetapi dalam satu majlis dan juga tindakan mesyuarat. Maka ini merupakan suatu isu besar yang dipandang serius oleh pihak kerajaan. Jadi mungkin boleh dikongsikan berkenaan. Mail, ini adalah
adalah saya fikir perkara yang sangat serius ya, dan saya ingin beri jaminan kepada semua rakyat Malaysia bahawa pelaporan inilah yang sebenarnya menjadi cabaran kepada kita sebelum ini. Jadi kerajaan Madani hari ini ada satu komitmen yang besar. Pelaporan, bukan saja melapor kepada jawatan kuasa dan mesyuarat tindakan, tetapi juga kepada rakyat. Jadi pelaporan inilah yang kita nak sampaikan, dan kita berterima kasih kepada RTM juga kerana sentiasa memastikan bahawa pelaporan ini sampai kepada rakyat. Ini delivery system yang saya fikir efektif bagi memastikan komunikasi kita dengan rakyat ni sampai dalam konteks memastikan bahawa ini yang kita sedang buat, ini yang sedang kita lakukan, dan ini yang sedang disiapkan. Jadi Mael, dia bukan setakat pelaporan yang kita lihat mesyuarat sahaja, tetapi penting adalah untuk memastikan rakyat yakin bahawa projek ini benar-benar berjalan dengan integriti dan juga ketelusan. Di kesempatan ini juga YB, sebenarnya kalau di luar konteks perbincangan ini juga, saya ingin membawa kepada perihal berkenaan keciciran pendidikan dalam kalangan anak-anak murid. Kerana mungkin disebabkan kekangan kemiskinan ataupun kekangan dan juga faktor-faktor keuangan, ada juga situasi anak-anak kita ini yang keciciran dari segi pendidikan menengah. Jadi mungkin cadangan untuk kita melihat pendidikan menengah itu sempurna untuk anak-anak, apa usaha yang dilakukan oleh pihak KPM sekurang-kurangnya anak-anak ini dapat berjaya menamatkan sijil pelajaran Malaysia. Ya Allah, terima kasih Ismail kerana soalan ini bagi saya sangat penting. Kita telah bermula dengan cabaran yang cukup besar tentang enrolment sebenarnya. Enrolment kita di sekolah rendah mencapai enrolment universal lebih 98%. Tapi kita ada sedikit cabaran enrolment prasekolah dan juga sekolah menengah. Sebab itu inisiatif kita terkini di peringkat KPM adalah sedang menyediakan satu draft dasar pendidikan wajib sekolah menengah, Mael. Jadi itu satu inisiatif. Baik. Yang seterusnya adalah tentang program-program peluang kedua. Baru-baru ini kecoh sedikit kan tentang anak-anak kita tak datang SPM, lebih kurang 30,000. Tapi saya sangat bahagia sekali untuk memaklumkan bahawa ketika ini 10,000 daripada 30,000 itu telah pun mengambil dan mendaftar semula untuk SPM ulangan. Jadi ini bermakna kita apabila kita menyediakan peluang dan ruang kedua, mereka akan datang. Baik. Dalam pada itu kita ada beberapa lagi pendekatan penting yang saya rasa fikir sesuai untuk saya kongsikan. Kita ada contoh bagi anak-anak yang keuzuran misalnya, kita ada sekolah dalam hospital. Anak-anak yang di dalam pusat correctional, kita ada sekolah dalam sekolah integriti. Anak-anak TVET, kita buka ruang seluas-luasnya. Dan sebenarnya dalam TVET ini saya tak risau sangat sebab 98% mereka ini keboleh pasaran mereka sangat tinggi. Tapi kita nak selepas ini TVET ini juga ada hala tuju baru. Dia bukan saja sebagai yang kita panggil sebagai supply driven, tetapi demand driven. Jadi demand driven ni kita perlukan lebih ramai industri player untuk masuk dan menyokong anak-anak kita dalam TVET ini. Jadi itu sekolah bimbingan jalanan kasih untuk anak-anak yang tidak ada warga negara dan sebagainya. Sekolah ini, Mail, SPM baru ini 100%. Jadi maknanya ada peningkatan, ada ruang dan ada intervensi yang kita lakukan untuk pastikan mereka ini bersekolah dan menghabiskan SPM mereka. Jadi kita harap anak-anak kita ini, khususnya ibu bapa, supaya sentiasa perlu yakin dengan sistem pendidikan ini bahawa mereka sentiasa ada ruang di mana saja mereka berada. Jadi itu penting untuk kita berikan keyakinan bahawa no one is left behind. Jadi siapa yang wajar dipinggirkan dalam sektor pendidikan. Juga saya nak mengucapkan tahniah atas peningkatan jumlah mereka yang mendapat semua A pada SPM 2022. Dan STPM juga, Mak. Itu menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Maka ia menjawab kepada persoalan berkenaan tentang prestasi yang ditunjukkan ini, maka membawa kepada persaingan yang sengit untuk ke peringkat IPT. Jadi ini ruang yang terbaik untuk YBM juga menjelaskan berkenaan tentang untuk kita menilai seorang pelajar itu berprestasi untuk ke IPT, kita sebenarnya banyak melihatkan kepada keupayaan akademik dan juga mungkin latar belakang keluarga dan juga keuangan yang turut membantu menggerakkan ruang tersebut. Dan juga sokongan kerajaan dalam sektor memastikan bahawa semua anak-anak kita ini diberikan peluang untuk pendidikan. Saya fikir jawapan yang mudah bila orang tanya kenapa SPM meningkat, STPM meningkat. Jawapan mudahnya sebab semua orang pergi sekolah.
Nah, ya, semua orang berada di sekolah. Ya, jadi bila ada ruang itu, maknanya akses itu sampai. Dan sekarang ini saya fikir adalah untuk memastikan benar-benar maknanya mereka mendapat pendidikan yang berkualiti. Kita dah bercakap tentang SBP tadi, kita bercakap tentang intervensi-intervensi, kita bercakap tentang infrastruktur. Itu semua akan memberikan kesan. Tapi dalam masa yang sama, soal fizikal sekolah ini maknanya tidak boleh dipinggirkan juga soal pembangunan karakter. Sebab itu saya fikir bila kita bercakap tentang ekonomi madani ini yang memayungi sektor pendidikan ini bukan saja soal akses tetapi juga melihat kepada apa yang kita nak sediakan lagi dalam ruang lingkup pendidikan ini. Jadi sebab itu juga barangkali penjajaran untuk projek tandas, baik pulih tandas, Mael, 70,000 maknanya setiap sekolah di bawah KMM akan dapat untuk penyelenggaraan tandas. Orang nampak mungkin remeh tetapi ia cukup besar. Penyelenggaraan tandas ini dia bukan saja lihat pada fizikal tapi nilai yang kita nak didik pada anak-anak kita tentang penggunaan tandas misalnya, kemudian peruntukan berkaitan dengan gotong royong madani. Setiap sekolah KPM akan mendapat peruntukan ini yang akan melibatkan partisipasi komuniti. Saya dah minggu lepas saya dah lihat bagaimana banyak program gotong royong madani ini dilaksanakan dan partisipasi komuniti sangat luar biasa. Jadi sebab itu kita nak, bila kita sebut tentang, saya sebut tadi kerangka awal tadi, kerangka madani tadi, ekonomi madani dalam pendidikan tadi, no one is left behind. Jadi siapa yang wajar dipinggirkan akses, dari satu akses, dan kedua adalah partisipasi komuniti. Ini yang kita nak lihat ke hadapan pendidikan kita ini, ekosistemnya, semua yang berada dalam ekosistem yang sama menuju ke arah yang sama, khususnya meneguhkan dan mengukuhkan lagi sektor pendidikan ini, khususnya dalam memastikan negara ini bangkit semula sebagai negara yang kuat. InsyaAllah. InsyaAllah. Tidak lupa juga kita memberikan penghargaan kepada para guru dan juga sekolah ini sentiasa yang banyak memberikan sentiasa. InsyaAllah. Terima kasih cikgu-cikgu sekalian. Memang tanpa guru-guru memang kita tak mampu lakukan semua ini, Ismail. Walaupun apa jua keadaan sekolah tetapi guru-guru tetap tabah. Itu yang paling meruntun hatilah. Maknanya apa saja mereka, guru kita ni resilience cukup tinggi. Betul. Baik. Kita ucapkan penghargaan juga, terima kasih kepada pihak Pendidikan Malaysia dan juga pihak YB. Terima kasih dan juga tahniah sebenarnya secara peribadi untuk kejayaan anak-anaknya juga. Terima kasih. Alhamdulillah, satu kejayaan yang membanggakan untuk YB dan juga keluarga. Terima kasih. InsyaAllah sama-sama kita. Baik, kita nak berjeda seketika. Terima kasih YB dan juga terima kasih pihak KPM bersama kami pada pagi ini. Kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini.